dalam channel Amir Tisatsu. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Hari ini kami akan memberikan pendapat tentang dua tokusatsu yang berkaitan dengan Kamen Rider. Terutama undangan kita seperti biasa adalah Risham ya. Assalamualaikum Risham. Hai. Hello, apa khabar? Okey, jadi ni macam mana pendapat Risham berkaitan dengan TTFC Kamen Rider juga vs Kamen Rider Olteka ni? Rasanya tak ada yang boleh dijelaskan sangat lah ya, sebab teasernya sendiri 15 saat. Cuma agak mengejut tu di mana si George Karizaki tu lagi mandi lagi terbogil. Mengejutkan saya. Itulah ya macam. Lepas tu kita ingat kita ingat lagi tema daripada Reverse ini kan berkaitan dengan ni keluarga. Lagi-lagi tempat pemandian keluarga daripada Igarashi ni memang tidak boleh dilupakan langsung lah ya. Dan kalau kita tengok di dalam teaser ini juga telah menunjukkan sosok daripada Kamen Rider Olteka. Yang saya takutnya di sini lah kan, Kamen Rider Olteka mungkin sahaja dari segi bentuk dia akan jadi repaint atau menggunakan bentuk daripada rider yang sebelum ini. Untuk pendapat Risham sendiri macam mana? Kalau memang betul dia punya design tu repaint atau reuse daripada Kamen Rider sebelum ni, tak jadi masalah lah. Cuma dari segi peletakan warna, tolong jangan jadi macam Kamen Rider Live dengan Evil tu Aduh. Itulah, jangan menyakitkan mata lah. Bagi saya lah kan, setiap form cat reverse ni okey dari segi design. Cuma yang masalahnya adalah dari segi peletakan warna tu. Saya harapkan untuk Kamen Rider Olteka ini dari segi warna dia sangat okey sahajalah ya. Janganlah terlalu melencong sangat. Contoh ni, kalau kita tengok Kamen Rider Olteka itu kan, saya rasa lebih sesuai diletakkan warna hijau disebabkan itulah warna utama dia sebagai villain di dalam series Kamen Rider Reverse itu. Tapi entahlah macam kepandaian daripada Toei ini nak letak warna kat Kamen Rider Olteka pun kita tak tahulah kan. Jadinya macam nak harapkan lebih pun tak yalah, sebab takutnya lagi kita akan kecewa dan rasakan series Reverse ni, bukan series je lah, tapi projek Reverse ini adalah paling sampah kat dia. Adalah paling sampah kah? Itulah, kita tak pasti sangat. Ya? Mirisha? Tak boleh cakap apa juga Min, sebab kalau fikir-fikir balik, mereka kalau gunakan design yang bertemakan warna hijau itu agak susah sebab ya series tokusatsu sekarang kan kebanyakan pakai green screen kan. Kalau cuba bayangkan kalau pakai warna hijau dengan badan-badan satu screen. Uish, kalau macam tu lain rasanya entahlah, saya pun tak pasti sangat sebab kita pun belum ditunjukkan lagi bentuk yang sebetulnya untuk Kamen Rider Olteka. Tapi kalau kita tengok macam pada bahagian kan ni kan ditunjukkan juga dan juga Olteka itu. Kalau kita tengok dari segi design dia macam agak menjanjikan lah ya. Sebab kalau kita tengok pada bahagian kepala dia tu mungkin penggunaan semula daripada Kamen Rider Over Demons ke macam itu. Dan badan dia tu tak pasti sangat lah ya. Mungkin dari segi design baru mungkin sahaja. Kalau design menjanjikan, ceritanya belum tahu lagi ni. Itulah ya, harap ni kalau design dia cantik, ceritanya pun bagus jugalah. Saya harapkan cerita dia ini jadi sama macam Girl Remix. Risham dah tengok ke belum Girl Remix yang lebih tertumpu kepada Kamen Rider Aguilera dan juga Kamen Rider Jenny tu? Oh, yang Aguilera betul-betul jadi Kamen Rider Aguilera tu yes, betul tu. Tak tengok Okey, yang ni dari segi pendapat saya yang sudah tengok, dari segi ceritanya sangat okey sahaja, kompleks. Tapi bagi saya yang membuatkan cerita itu wah disebabkan diorang dapat menghadirkan para heroin Kamen Rider daripada series Kamen Rider yang sebelum ini. Harapnya untuk TTFC Kamen Rider juga vs Kamen Rider Olteka, mereka dapat menghadirkan juga para cast karakter Kamen Rider yang sebelum ini. Rasanya nak cakap mustahil pun tidak ialah ya, sebab kat Girl Remix itu diorang dapat sahaja menghadirkan banyak betul tau para cast wanita Kamen Rider yang kita pun tak sangka dia akan comeback. Jadinya main Risham rasa macam mana ni, adakah mereka akan menghadirkan mungkin main rider atau secondary rider di dalam TTFC kali ini? Untuk sendiri untuk bagi untuk pelakon Kamen Rider sendirilah, kalau bagi saya jujur tak adalah masalah-masalah mana dibandingkan Ultraman, di mana kan ada beberapa pelakon tu yang memang tak boleh comeback lagi kan.
macam di series di franchise Kamen Rider tu kan dia tak ada masalah, tinggal panggil si Mamang dikit dia boleh muncul lagi. Mamang Kalau dikit. Ultraman tu kan kena pakai hak cipta, nak kena bertulis orang bagai kan, jadi terpulang lah lagipun kita tengok lah si Toei ni nak berfokus pada cerita mana, yang penting ni mati saja. Nikmati sahajalah ya. Saya rasa TTFC kali ini kalau menghadirkan para kes Kamen Rider yang sebelum ini mungkin sekadar cerita fan service, tapi kalau Toei ini mahu berfokus kepada dia punya cerita, mesti akan jadi sangat menarik lah. Lagi-lagi dah ada balik ni lampu ni. Okey, lagi-lagi kan Kamen Rider juga kot, yang kalau kita tengok kat series Kamen Rider Reverse itu, dia punya kemampuan tu macam dibazirkan macam itu sahaja tau. Yang saya rasa macam ni kekuatan ridernya sudah OP, tapi ditamatkan macam itu sahaja dengan Ultimate Revice lah ya. Harapnya untuk TTFC kali ini akan memberikan keadilan yang sepenuhnya untuk Kamen Rider juga ini, dan juga untuk Kamen Rider Olteka lah. Saya pun tak pasti sangat apa nak harapkan untuk rider yang baru ini, tapi untuk watak Olteka sendiri dijadikan sebagai villain utama di dalam TTFC kali ini pun dah cukup memuaskan lah ya. Okey, sebelum itulah kan, ada Minrisham ni dah tengok ke belum Kamen Rider Outsider yang episod pertama? Yang ada Kamen Rider Oja Survive tu kan? Yes, betul tu. Yang tu pun saya tengok penjelasan Min Agar Reza je. Oh, okey, faham. Tapi tak apalah ya, kat sini kita hanya akan memberikan pendapat, dan mungkin sahaja Minrisham pun akan tertarik untuk melihat Kamen Rider Outsider ini. Sebab bagi saya lah ya, Kamen Rider Outsider ini walaupun sekadar projek sampingan sahaja daripada Toei, tapi dari segi ceritanya okey sahajalah ya bagi saya. Kita tak tahu sebab baru 2 episod, tapi nak tayang 2 episod pun lama tau. Saya pun pelik macam ni nak tunggu episod ketiga macam mana pula ni lah kan. Okey, untuk pendapat Minrisham sendiri, Minrisham rasa adakah untuk Kamen Rider Outsider ini akan berjaya macam series Kamen Rider yang sebelum ini? Sebab kita tengok lah ya, kan masa episod yang 0 tu mereka kan buat form untuk Dan Kuroto tu lah. Itulah kan Kamen Rider Genmo yang macam ni Hyper Muteki itu. Lepas tu Tauza pun dapat form baru lagi. Untuk Kamen Rider Outsider yang episod pertama lagi, mereka telah memberikan Kamen Rider Aoja form Survive tau. Dan untuk episod kedua ini, secara tiba-tiba Desas pun dapat form baru dia ya. Jadi ni untuk pendapat Minrisham macam mana? Kalau boleh jujur, saya rasa agak janggal. Saya jujur tak tengok sangat series Kamen Rider. Sebab bila nampak beberapa karakter yang muncul, sedangkan karakter di seriesnya itu kan sudah mati tu. Agak aneh saja macam sebab Minrisham tak tengok episod 1 lagi kan. Okey, saya akan terangkan macam mana secara tiba-tiba Desas tu kembali semula pun bagi saya pun agak janggal, disebabkan kan kat sini Kamen Rider Aoja Survive tu melawan Kamen Rider Odin, dan dia pun dapat mengalahkan Odin. Lepas tu dead cat daripada Odin tu kan secara tiba-tiba diambil daripada macam company yang mana saya pun dah tak berapa ingat sangat, dan dengan menggunakan kekuatan Odin itu diorang dapat membangkitkan Desas. Jadinya kenapa secara tiba-tiba menggunakan kekuatan Odin tu pun boleh membangkitkan Desas, disebabkan kita ingat balik kat series Kamen Rider Saber kan, Desas ini kan pernah menggunakan kekuatan daripada Kamen Rider Falcon lah kan, yang kalau kita nak macam kalau kita nak persamakan di sini adalah kekuatan Falcon dan juga Kamen Rider Odin tu pun dari segi haiwan dia pun sama. Jadi ni bagi saya logik sahaja macam mana cara mereka membangkitkan semula Kamen Rider Desas ini. Tapi macam mana dengan yang Horobi dengan Arc, macam mana dia boleh muncul itu yang pelik sebab mungkin entahlah, adakah universe Kamen Rider ni pun sudah macam kucak-kacir sebenarnya, disebabkan tiba-tiba ni jumpa dengan rider yang mereka pun tak pernah jumpa dan sama universe pula. Saya rasa mungkin sahajalah ya Toei ini tidak mahu memikirkan perkara yang macam itu. Mereka itu cuma menghadirkan pada kes Kamen Rider yang sebelum ini,
Dan untuk buat duit sahaja, ya untuk keuntungan sahaja bagi saya. Okey, secara keseluruhan untuk kamera Desas ni dari segi desainnya entah kenapa mirip-mirip dengan Dragon Knight mungkin di bahagian kepala yang buatkan saya rasa macam mirip, dan juga dia punya Wonder Ride Book selebihnya bila tengok dari segi desain ya tak adalah yang mirip-mirip mana, cuma di bahagian kaki dengan bahagian tangan tu mirip-mirip tumpahan cat si kamera left tak sih, tapi secara desain ya boleh-boleh sajalah mirip kamera Matsubo Jinrai juga. Kalau bagi saya pula, ya untuk form Kamen Rider Desas ini dari segi bentuk dia memang sangat sangar tau. Dari segi bentuk kepala dia tu memang boleh katakan lain daripada yang lain lah ya. Form dia kena sahaja dengan tema daripada Saber, iaitu kesatria. Kalau kita tengok pada bahagian badan dia pun sangat bagus ya dari segi penggunaan warna, dan ada penggunaan suit juga daripada Desas itu. Yep, disebabkan ini adalah Kamen Rider Desas lah kan. Kalau kita tengok pada bahagian kaki dia tu, terlihat Desas hanya memakai seluar yang biasa sahaja. Ya, mungkin untuk menggambarkan ninja itu ya guys. Garis-garisan itu pada ni tangan dan juga kaki Desas itu pun saya sangat suka. Dan kita nantikan sahaja macam mana dari segi aksi Kamen Rider Desas ini dengan kekuatannya yang sepertinya akan jadi sangat dahsyat.